Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni celik mata hidup ni, alhamdulillah. Setakatlah ni ya, balik saya tak tahu. Dan alhamdulillah Allah bagi iman dan Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam terus kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Amin insya-Allah. Sihat tuan-tuan. Setelah kita berhenti sihat 2 bulan. Bulan 11 hari tu ada kena pergi ambil sahabat di airport pukul 6.30. Jadi dia call sebab dia marking untuk buat soalan untuk stamp di Hotel Izora. Jadi dia my way pula tu, check in pukul 1, kita kena layan dia pula. Tak apalah, sahabat mengaji dulu. Bulan lepas tak payah tuan-tuan, bulan 12 cuti sekolah. Jadi cuti sekolah ni waktu tu lah nak jalan sikit pun. Kalau tak jalan juga tuan-tuan, sakit telinga. Maklumlah tuan-tuan, malam memang saya hanya ada 2 malam saja untuk bersama dengan keluarga selepas maghrib. 28 malam ni memang bersama dengan jemaah lah. Jadi bulan 12 ni kira bulan rehat. Tak apa, kita sambung bulan ni, alhamdulillah umur panjang ni. Kita akan sambung kitab Munatul Musalli kita pada muka surat yang ke-38, iaitu dalam bab asal usul solat yang kita duk semayang, dan juga hikmah ditentukan waktu dan bilangan rakaat. Kenapa 2 rakaat, kenapa 4 rakaat, kenapa 3 rakaat. Kita cerita dulu pasal rakaat. Sebenarnya tuan-tuan, okey, kita mengaji balik sirah dah. Solat difardukan pada waktu malam Isra' dan Mi'raj. Seperti mana yang kita mengetahui, ketika mana kewafatan isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, dan juga bapa saudaranya Abu Talib, Nabi dia bersedih. Nabi pun sedih juga tuan-tuan, manusia. Kemudian bila dalam keadaan sedemikian rupa, Allah Ta'ala jemput Nabi untuk di Isra' dan Mi'rajkan. Isra', Mi'raj. Isra' perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Disebut dalam surah Isra' juzuk yang ke-15. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Okay, yang tu. Maka bila Isra' tu, waktu tu Nabi diperlihatkan, dipertontonkan dengan beberapa gambaran masa depan, in the future. Sebab itu perjalanan Nabi ni bukan atas bumbung. Orang nak nampak macam mana atas bumbung, nak nampak kat mana? Di luar cakrawala, orang kata. Bahasa betul cakrawala, alam semesta. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dari segi saintifik dan juga astronomi mengatakan kalau kita duduk di luar daripada semesta, masa depan tu makin cepat. Maksud kata kita duduk di sana 3 tahun, di sini baru 30 tahun. Di sini dah 30 tahun macam tu. Sebab tu ada angkasawan, saya tak ingat, dulu saya pernah baca satu artikel yang dia duduk di alam sana berapa puluh tahun, bila balik usia dia sama macam anak dia. Wallahu ta'ala alam, artikel tu kesahihan dia. Tuan-tuan boleh cari tengok.
Lama dah, tahun 2000 lebih, 2000 awal 2000 saya baca dulu. Tak apa, itu selesai. Kemudian Allah Ta'ala jemput Nabi daripada Masjidil Aqsa di Palestin tu, naik jumpa Allah sampai ke langit Sidratul Muntaha, yang mana tidak ada seorang manusia yang boleh sampai. Malaikat pun tak boleh nak sampai. Sampai satu tahap yang menemani Nabi adalah malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Sampai dekat satu level, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, ya Rasulullah, aku boleh teman dekat ni saja. Malaikat tak boleh lepas kawasan ni. Kalau terlepas juga, bakal terbakarlah kami. Maka bila nak masuk ke kawasan tu, Nabi teringat peristiwa Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS suruh buka kasut yang disebut dalam surah Taha, fakhlaq na'lai innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Jadi Nabi pun nak buka kasut dia. Bila Nabi nak buka kasut dia, Nabi terdengar satu seruan mengatakan, pakailah kasut. Sebabkan apa? Seluruh anggota badanmu yang ada padamu penuh dengan keberkatan. Maka Nabi masuk. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu untuk salat yang pada asalnya 50 rakaat, turun sampai jumpa di level yang ke-6, jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, jangan, 50 waktu tak mungkin. Kan umatku yang kuat pun tak daya nak buat, tambah-tambah umat hang yang lemah. Maka Nabi pun minta kurang, dapatlah 5. Diringkaskan cerita. Bila turun kembali ke bumi, dengan 5 waktu itulah difardukan. Pada asalnya solat 5 waktu itu semuanya 2 rakaat, melainkan solat maghrib saja 3 rakaat. Maka semua solat selain pada maghrib semua 2 rakaat. Apabila Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, waktu itu baru Allah wahyukan kepada baginda Rasulullah solat zuhur, asar dan juga isyak ditambah dengan 2 rakaat. Okey, itu. Sebab dia apa? Kita akan masuk hikmah ditentukan bilangan rakaat. Betul tak? Itu baik. Kita tengok pada muka surat ke-38. Sesetengah hukama, orang cerdik pandai, mengatakan apa? Setiap solat itu ditentukan kepada seseorang nabi daripada anbiya Allah yang menyembahkannya pada waktunya. Apa maksud dia? Sebenarnya tuan-tuan, solat ini telah dilakukan, solat ni maghrib, subuh, isyak ni telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum ni, dan dia ada bilangan-bilangan rakaat dia. Yang tu, dan dia dilakukan pada waktu-waktu dia. Kita tengok pada waktu yang pertama baru tadi, tak sat baru kita sudah, iaitu solat subuh. Solat subuh 2 rakaat. Manusia yang pertama mengerjakan solat subuh adalah Nabi Adam AS. Apabila Nabi Adam diusir keluar daripada syurga sebab melanggar perintah Allah, jangan makan satu buah di dalam syurga itu, makan juga. Terkeluarlah Nabi Adam. Baru satu benda yang Nabi tak ikut, Nabi Adam tak ikut, tu pun dah terkeluar daripada syurga Allah. Kita berapa banyak benda tak buat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang tu. Bila Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan waktu yang gelap gelita, bila mai gelap dia rasa takut. Dia dah duduk dalam syurga yang begitu hebat, terang menerang, kan, penuh dengan nikmat yang hebat. Tiba-tiba diturunkan ke atas muka bumi ni dalam keadaan gelap. Takut Nabi Adam. Tiba-tiba bila mai waktu subuh, dia ternampak fajar yang awal. Ketika itulah baginda solat 2 rakaat. Sebab apa dia baginda solat 2 rakaat? Yang pertama, dia rasa syukur sebab terlepas daripada kegelapan hak tadi tu. Sopa kita tuan-tuan, tak ada elektrik gelap, tiba-tiba ada lampu, lega. Kan, syukur. Rakaat yang pertama itu sebab apa? Rasa syukur Nabi Adam yang terlepas daripada kegelapan. Dan rakaat yang kedua tu sebab apa? Apabila terang datang,
maka kembalinya waktu siang masa lega. Sebab di syurga waktu siang terang, cerah. Tiba-tiba mai turun atas muka bumi gelap. Masa tu fikiran Nabi Adam kata, tak ada dah waktu siang, habis dah, gelap dah aku sampai bila-bila. Tapi tak, kembalinya waktu siang. Bila sampainya waktu siang itu, Nabi Adam bersyukur, maka dia solat dengan 2 rakaat. Itu berkaitan dengan solat subuh. Baik, kita tengok pula solat zuhur. Orang yang pertama menunaikan solat zuhur ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ni waktu ketika peristiwa nak korban anaknya Nabi Ismail, atas perintah Allah di dalam tidur, fil manam, di dalam Quran disebut azbahuka, suruh sembelih. Wahyu yang diperintahkan itu satu wahyu yang menguji keimanan dan ketakwaan. Suruh sembelih anak, tuan-tuan. Kita nak suruh sembelih anak, cikgu jentik telinga anak pun marah dah. Nak sungguh kan, jerkah anak pun marah. Kan hari tu ada seorang pelajar di sekolah Sungai Puyu, sekolah saya tepuk meja, yang ni pun hang tak boleh. Esok pak dia call, tuan-tuan. Pasal apa Ustaz tepuk meja depan anak saya? Tu tak tank lagi, tuan-tuan, baru tepuk meja. Saya terjawab balik dia kata, alhamdulillah, syukurlah saya tak tepuk muka anak tuan, saya tepuk meja dah. Dia kata, Ustaz macam ni ke Ustaz? Tak kan, saya tepuk apa ni meja ni untuk dia ingat. Sebab satu benda yang beri impak lagu tu, dia akan ingat. Tambah-tambah melibatkan dengan Quran dan tidak ambil berat. Waktu tu saya mengajar Quran. Dia kata, yang saya kata, yang ni pun tak boleh. Dia kata, susah lah Ustaz mengaji Quran ni. Kalau budak jasa 7 2 tak apa, tuan-tuan, ni budak jasa 6. Aib bagi saya kalau budak jasa 6 tak boleh Quran. Bukan aib bagi budak tu, aib bagi yang mengajak ni. Tuan-tuan boleh bayang dah, budak tahun 6, umur 12 tahun, baru Iqra 5. Aib bagi seorang guru. Jadi kita terpaksa push juga supaya dia boleh dapat Quran sebelum naik sekolah menengah. Tak berapa bulan ni, nasib baiklah bulan 3 baru naik tingkatan 1. Kalau naik ni, ni alhamdulillah dia dah mula masuk Iqra 6. Dia nak cerita, baru tepuk meja. Tuan-tuan, bayangkan kalau kena wahyu lagu ni, suruh sembelih anak lagi pergi. Tuan-tuan yang tu. Maka ketika mana peristiwa ataupun arahan untuk sembelih anak itu sebenarnya berlaku pada waktu gelincir matahari. Waktu gelincir matahari itu waktu masuk zuhur. Ketika itulah anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, Allah Ta'ala tukarkan dengan kibas. Bila Allah Ta'ala tukarkan dengan kibas, maka Nabi Ibrahim terus solat 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Rakaat yang pertama kerana syukur Nabi Ismail ditukar dengan kibas, ditebus dengan kibas. Rakaat yang kedua, rasa bersyukur sebab Allah Ta'ala telah tebus rasa sedih daripada anak dia. Yalah tuan-tuan, nak kena sembelih, Nabi Ismail takkan nak lawan. Kan, Rasul punya level ketakwaan ni bukan level kita lah, Malaysia. Kan, bukan level kita punya. Tak boleh terbayang dia akal mereka punya ketaatan kepada Allah tu. Memang hebatlah Rasul-Rasul dan juga para anbiya. Badan Allah Ta'ala letak mereka itu di dalam syurga yang tertinggi. Hebatlah mereka. Kan tu. Kita suruh hukum mencuri itu, hukumnya potong tangan pun orang komplain dah hukuman tu. Hukuman tentang zina, ialah buat dosa, kena zina, buat dosa sebab tu pun orang komplain. Padahal hang memang dah buat dosa. Yang ni Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim tak buat apa, cuma dapat wahyu suruh kena sembelih. Tu pun taat, tuan-tuan. Nabi Ismail tetap sedih sebagai manusia, akan tetapi atas iman dan takwa kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah, follow je lah yang tu. Kan, kadang-kadang orang duk tanya kita, pasal apa kena ikut arahan Allah Ta'ala ni? Kadang-kadang rasa macam tak perlu, tak apa kot, ikut je. Kadang-kadang benda yang kita tak boleh nak hurai secara logik akal, hukuman Allah kan, tapi follow je perintah Allah, mesti akan ada hikmah dia.
Maka itulah yang dilakukan oleh para anbiya dan juga para mursalin, rasul-rasul. Dia baru ikut je, kata Nabi. Kata tak pernah pertikaikan arahan Allah. Tak seperti mana iblis waktu disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia pertikai. Pasal apa pula tak ma'ul lah. Dalam bahasa Arab kita panggil tak ma'ul, tak ma'qul. Tidak boleh diterima akal. Kan kenapa nak kena sujud pada Nabi Adam pula? Dia pertikai kan. Walhal itu perintah Allah. Perintah Allah tak payah nak pertikai. Follow je yang tu. Maka Allah Ta'ala bila dia menukar Nabi Ismail dengan kibah, rakaat yang kedua itu rasa syukur sebab Allah Ta'ala angkat duka cita, sedih daripada anak Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail. Rakaat yang ketiga pasal apa pula tuan-tuan? Untuk menuntut keredaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala reda dengan hantarnya kibas. Dan yang keempat, melahirkan perasaan sangat gembira, syukur sangat-sangat sebab dapat penembusan yang besar, iaitu kibas Habil daripada syurga Allah. Tuan-tuan, kibas yang dihantar untuk ganti Nabi Ismail AS itu adalah kibas Habil yang datang dari syurga, seperti mana firman Allah di dalam surah As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan, kami tebuskan Nabi Ismail itu dengan sembelihan kibas yang azim, yang sangat besar. Syukur Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim dapat kibas yang besar. Maka hikmah dia tuan-tuan, setiap apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, syukur. Kan? Syukur, jangan kufur. Kita boleh kadang-kadang kita rasa perkataan syukur tu kita rasa simple, tapi berat nak buat. Kan, berat nak buat. Hati kita ni kadang-kadang tak ada sifat syukur dan juga qanaah. Rasa cukup dengan apa yang ada. Yang ni susah. Kadang-kadang kita dah dapat nikmat yang begitu banyak, tapi kita tak ada sifat qanaah, tak rasa cukup. Dah ada kereta besar, tengok orang yang pakai kereta besar, nak juga kereta besar. Dah ada rumah yang besar, lagi selesa, lagi mewah, tengok rumah orang ni lagi hebat, nak juga rumah lagu dia. Yang tu, sifat qanaah tak ada. Sebab tu kena doa, Allahumma rzuqnal qanaah, Allahumma rzuqnil qanaah. Baik, yang tu. Baik, solat asar pula. Solat asar, orang yang pertama menunaikan solat asar iaitu Nabi Yunus alaihissalam apabila mengeluarkan dia daripada perut ikan nun ataupun ikan paus, dalam keadaan seperti anak burung yang tidak berbulu baru keluar. Waktu tu dia mengalami 4 kegelapan. Yang pertama, sebab kesalahan dia meninggalkan kaum dia. Tak mau dengar cakap, tinggal kan. Maka timbul dalam perut ikan nun tu, rasa timbul penyesalan tentang tingkah laku yang dia buat. Itu kegelapan tentang kesalahan. Yang kedua, tentang kegelapan air, laut gelap tuan-tuan. Kan kita mandi laut nampak cerah sebab kita mandi siang. Hak geng-geng mengai malam tahu kan, gelap kan. Dulu duk follow juga mengai malam, tapi dah ni tak orang nak boleh dah. Saya kaki mengai dulu, tengok kan, lah ni rod apa semua jual habis sebab saya kena eczema kau orang panggil doktor, tangan pecah-pecah kan jadi gatal. Jadi kita nak ikat mata kai pun tak boleh. Oh sedap, suruh orang ikat kita karau. Memang syok orang bebai gitu lah. Hak kenyah nak ikat mata kai tu kenyah kan. Tambah-tambah geng-geng Apollo kan, kita main nak tangkap ikan Allah SWT, ikan temenung. Habuan nak buat umpan kepada ikan tenggeri lah. Gelap tuan-tuan, gelap kan. Kalau tuan-tuan selam waktu siang, kalau sampai ke bawah pun gelap kan. Dulu dia buat kajian tentang bila kapal selam apa tah, Nanggala apa nama dah, yang Indonesia kapal selam yang baru ni yang meninggal, ramai meninggal tu, kru ramai meninggal tu, yang mereka kata memang tak boleh nak selamat sebab kedalaman dia tu dengan pressure air, dengan kegelapan, tak tahu lokasi di mana, gelap tuan. Itu. Jadi
Penyesalan yang kedua, kegelapan yang kedua itu adalah ketika mana kegelapan air. Dan yang ketiga itu dan ketiga dan juga keempat, iaitu kegelapan malam dan juga kegelapan perut ikan nun sendiri. Maka ketika mana Allah Ta'ala keluarkan balik Nabi Yunus AS, dia sembahyang 4 rakaat atas Allah lepaskan daripada empat kegelapan tersebut. Syukur. Itu. Baik tu bab solat asar. Baik, solat maghrib dilakukan oleh Nabi Isa AS. Bila tengok sebut pasal Nabi Isa, saya teringat satu cerita. Baru-baru ni baca kitab Tanbihul Ghafilin di Masjid Sungai Batu, kuliah subuh baru sudah Sabtu minggu ketiga di Masjid Sungai Batu Teluk Umbak bayan lepas, Masjid Ridwaniyah. Masjid tu kena pergi, tok guru dia tu tok guru saya, dan kami mengaji dulu situ depan tu. Bila cerita pasal Nabi Isa, Nabi Isa ni dia ada kelebihan apa? Kelebihan menghidupkan orang yang mati. Tuan-tuan tahu tak Doktor Ustaz Abu Bakar Bakilani meninggal pagi ni? Saya pun baru dapat tadi sebelum sembahyang tu, saya tengok dah dapat mesej pagi tadi. Kenal kot kan Ustaz Abu Bakar Bakilani, pengerusi Masjid Guak Pau kan, ceramah selalu dah kan, kuliah dia makam selalu tak nampak, kena tengok kat bintang. Pagi tadi depa hantar mesej pukul 6.10 tadi. Antuk. Baik. Kematian. Bila saya baca kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab apa tuan-tuan? Bab ketakutan sakaratul maut. Kengerian sakaratul maut. Tuan-tuan, ngeri-ngeri tak ngeri, kok mana pun kita akan lalu juga. Takut tak takut, takut macam mana pun benda tu memang semua orang akan lalui. Termasuk saya, termasuk tuan-tuan, termasuklah doktor sekalipun, walaupun pakar perubatan sekalipun. Mati tetap benar, mati, tidak ada ubat bagi kematian. Kullu da'in dawa illa sam. Nabi kata, setiap penyakit itu ada ubat dia. Illa sam. Maka sahabat bertanya, apa itu sam ya Rasulullah? Maka sam itu Nabi kata al-maut, kematian. Tak ada ubat itu. Maka Nabi Isa ni ada kelebihan menghidupkan orang yang mati. Waktu dia hidupkan orang yang mati, kaum Nabi Isa perli dia. Wahai Isa, hang boleh hidupkan orang yang baru mati. Boleh jadi yang baru mati yang hang hidupkan tu tak mati betul lagi. Itu bahasa kita. Cuba hang hidupkan orang yang dah lama mati, tengok. Maka Nabi Isa kata, hampa pilihlah kubur mana-mana yang hampa nak, yang nama-nama suruh aku nak hidupkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pilihlah satu kubur. Kubur itu adalah kubur Sam bin Nuh AS, anak Nabi Nuh AS. Anak Nabi Nuh meninggal waktu muda. Maka Nabi Isa AS duduk depan kubur, dia solat sunat 2 rakaat dan menadah tangan kepada Allah, doa pada Allah agar Allah hidupkan kembali Sam bin Nuh. Mudah bagi Allah Ta'ala menghidupkan sesiapa dan juga mematikan. Allah sangat berkuasa. Maka Allah dengan segera menghidupkan dengan doa Nabi Isa AS. Maka hidup Sam bin Nuh tu. Bila hidup Sam bin Nuh, kaum Nabi Isa terkejut. Terkejut sebab apa? Terkejut tengok rupa Sam tu. Maka kaum Nabi Isa kata, wahai Sam, pasal apa rupa hang nagu ni? Pasal apa rambut hang putih, janggut hang putih? Bukankah hang mati waktu usia yang muda? Maka Sam kata apa? Disebabkan datangnya sakaratul maut itu, ketakutannya menyebabkan rambutku dan janggutku terus putih. Maka tanya lagi kepada Sam, berapa lama dah hang mati? 4,000 tahun. 4,000 tahun. Jarak Nabi Nuh dan juga Nabi Isa 4,000 tahun. Maka bila dia kata aku dah meninggal 4,000 tahun. 4,000 tahun.
Akan tetapi dia kata, aku sampai sekarang masih merasai sakitnya kematian tu. 4,000 tahun. Tuan-tuan, sakaratul maut 4,000 tahun duk rasa sakit ke tuan-tuan? Seram pula kita tengok, dengar kan. Sebab tu doa tuan-tuan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Yang tu. Baik. Jadi sambung balik. Orang yang pertama solat maghrib ialah Nabi Isa AS. Apabila Allah Ta'ala mengeluarkan baginda daripada kepungan kaum dia yang nak salib dia, nak salib dia tu, nak bunuh dia. Peristiwa itu berlaku waktu lenyap matahari, waktu tenggelam matahari. Maka lepas daripada kepungan kaum dia, maka terus Nabi Isa solat 2 rakaat. Kan rakaat yang pertama menafikan ketuhanan yang lain selain daripada Allah. Memang Allah adalah Tuhan yang layak disembah. Rakaat yang kedua untuk menafikan tuhmahan kepada ibunya yang dituduh oleh kaum dia, Maryam, dituduh berzina dan sebagainya, kan? Yang tu. Maka juga rakaat yang ketiga menyatakan bahawasanya tiada Tuhan yang dapat memberi kesan melainkan Allah. Kita apa yang berlaku atasnya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah 2 rakaat pertama berhubung dan rakaat yang terakhir tinggal bersendirian. Tambahan 3 rakaat. Rakaat yang pertama, kedua tu berhubung, dan rakaat yang ketiga ni bersendirian satu. Sebab nak bezakan Allah itulah yang memberi kesan terhadap sesuatu benda. Yang tu. Dan kita tengok pada solat yang terakhir, iaitu solat Isyak, yang dilakukan oleh yang pertama, orang pertama yang melakukan solat Isyak iaitu Nabi Musa AS ketika mana sesat jalan. Waktu keluar daripada Madian, satu negeri, satu daerah daripada di dalam negara Jordan, berdekatan dengan Sinai dan Laut Merah, yang mana jelah cerita itu pernah cerita dah kot, pasal yang dikejar tu pernah cerita. Nabi Musa dikejar. Tuan-tuan boleh buka muka surat surah Al-Baqarah ayat 54, 55, 56, tuan-tuan baca tafsiran dia, kan, tentang Nabi Isa. Dah keluar lagu tu pun kaum Bani Israel ni tetap tidak bersyukur, tetap pergi sembah lembu Samiri. Kan waktu Nabi Musa naik ke atas, tengok-tengok yang ikut dia tu dah terlepas daripada Fir'aun, dah terlepas daripada nampak sendiri depan mata ular besar daripada tongkat. Laut Nabi Musa belah dengan tongkat dia dengan izin Allah. Tu pun tak, dia pun tetap sembah lembu berhala yang dicipta oleh Samiri. Dia boleh buat sebab apa? Samiri ni memang tukang sihir. Baik tuan-tuan, sebab apa? Menjadi persoalan, sebab apa Bani Israel dia dah tengok mukjizat, dia dah nampak terlepasnya daripada Fir'aun, memang nampak dah mukjizat Nabi Musa tu, tapi dia pun sembah lagi lembu tu. Pasal apa? Ulama mengatakan satu sebab yang paling utama, sebab apa depa perangai lagu tu, depa buat juga dosa tu, sebab depa telah melazimi dosa dengan sekian lama. Jelas? Bahasa kita, depa dah buat dosa lama sangat. Sebab itu jangan melazimi dosa. Contoh tuan-tuan, lah ni kita waktu mengumpat orang tak rasa bersalah dah. Betul tak? Sebab kita duk biasa mengumpat dan kita rasa benda tu biasa, walhal benda tu dosa. Contoh lagi saya bagi tuan-tuan. Tuan-tuan mari khutbah kat mana? Main Jumaat kat mana? Sini. Jangguih ya? Kemarin Tok Khotib sebut tajuk apa? Soleh wal musleh. Betul tak? Kalau dia ikut teks Jabatan Agama Islam lah, kan? Tuan-tuan tengok ni saya sebut tentang dosa yang rasa biasa. Tuan-tuan nak cerita, banyaknya benda yang kita buat walhal benda tu dosa tapi kita dah rasa biasa. Contoh saya bagi. Tuan-tuan rasa bersalah tak tengok betih artis waktu tengok filem? Tak semua kan? Pang rasa bersalah tak? Tengok Hindustan depa gelek, depa menari, rasa bersalah tak? Tak rasa bersalah.
Kita tengok cerita Melayu duk peluk-peluk kan. Kadang-kadang Melayu ni kita rasa sensitif juga. Apa dia peluk-peluk ni? Tapi main filem orang luar kita rasa tak salah. Kan walhal benda tu salah tak? Ya salah. Artis menyanyi perempuan, sorak itu aurat, tapi orang kita dah rasa macam benda tu biasa. Salah tak tuan-tuan? Walhal benda tu ya salah tuan-tuan, tapi sebab masyarakat dah anggap benda tu biasa, maka ianya satu dosa yang berterusan. Jadi dia buat kita habaq aurat perempuan itu suara itu adalah aurat perempuan, tapi berapa ramai yang nak jadi penyanyi juga, berapa ramai artis-artis malahan disanjung, dijadikan idola mereka. Walau salah tak tuan-tuan? Salah. Tak kira lah nama dia datuk ke apa ke, benda itu hukum tetap hukum, tapi sebab orang telah melazimi dosa tu dan menganggap ianya biasa. Sama juga dengan Bani Israel ni. Kan kita duk kata kat Bani Israel ni melazimi dosa, kita pun kan sama dengan wala'iyazubillah. Kat tuan-tuan yang tu. Jadi jangan membiasakan benda dosa. Lani pula tengok tuan-tuan. Kenduri kahwin, walimatul urus. Dulu tak ada sangat. Dulu kita ada berzanji, kita ada marhaban. Kan, lepas tu mainlah satu puak mengatakan yang ni bida'ah tak payah nak buat, nah orang ganti dengan karaoke tu kan. Tak bising pula. Walhal salah tak tuan-tuan? Ya salah. Buka lagu pelik-pelik kenduri kahwin, salah tak? Ya salah. Lagu yang lara, buka lagu Hindustan, buka lagu yang mana menedahkan apa nama benda yang tak patut, lagu orang putih kan. Kalau lagu orang putih bukan kata lagu orang putih semua salah tak, yang maksud dia contoh lagu Mariah Carey, My All, cerita pasal dia duk berzina dengan dia punya maksud dia tu, maksud My All tu kan. Your body next to mine kan. Jelas-jelas bertentangan. Kita pasang lagu waktu tu walimatul urus, pengantin pula penyanyi lapik kat atas, mak pengantin penyanyi lapik kat atas. Halah waktu biasa-biasa nak masuk karaoke mahal. Kenduri ni dia rembat pun baru orang kampung boleh tengok suara dia. Nak masuk kilauan emas takut tak lepas. Yang ni dosa benda tu, tapi orang dah anggap biasa. Tuan-tuan tengok berapa banyak orang kita lah ni ikut budaya orang Kristian waktu walimatul urus, dengan pelaminnya, dengan pengantin baling bunga kepada bridesmaid dia. Tuan-tuan tengok budaya, sebab kita dah anggap benda tu biasa. Wala'iyazubillah kan. Sebab tu bila kita tegur ni, kita akan jadi golongan muslih macam khutbah kemarin. Kita ni bukan hidup bukan nak jadi soleh saja, bukan jadi orang baik saja, tak cukup tuan-tuan. Kita kena jadi muslih. Apa itu muslih? Muslih itu kita ajak orang buat baik. Bukan kita saja baik, kita bukan soleh saja, kita ajak orang lain soleh juga. Orang yang soleh disukai ramai, akan tetapi orang yang muslih akan dibenci oleh manusia. Orang yang mengajak orang lain buat baik pasti akan dibenci oleh manusia. Ni saya sebut ni, cuba saya sebut kepada geng walimatul urus, kenduri kahwin tak boleh buat lagu-lagu ni, nak buat lagu-lagu apa nama qasidah ke, lagu nasyid kerohanian yang ingat Allah Ta'ala, zikir dan sebagainya, tak boleh buat lagu ni. Hang sibuk pasal apa ustaz weh? Bukan kenduri kahwin hang. Tu yang kita dapat. Kan? Tegur penyanyi, suara ni aurat, Allah mentah-mentah hang tak kaya macam dia, hang dengki. Nampak tuan? Orang muslih akan dibenci oleh manusia, akan tetapi orang yang soleh akan disukai. Jadi kita bukan kena jadi soleh saja, kita kena jadi soleh dan juga muslih. Ajak orang buat soleh macam tu. Baik. Maka orang yang pertama sembahyang Isyak, Nabi Musa ketika sesat jalan. Kan baginda mengalami duka cita tentang isterinya, tentang Harun saudaranya, Fir'aun musuhnya, dan beberapa orang anaknya. Maka Allah Ta'ala kata apa? Jangan risau, semua apa yang masalah yang hang lalui aku akan selesaikan. Maka Allah Ta'ala selesaikan. Dan bila selesaikan, maka benarlah janji Allah itu sangat-sangat benar. Maka Nabi Musa alaihissalam solat sunat, solat 4 rakaat. Sebab apa?
sebab atas keempat-empat permasalahan yang telah diselesaikan. Kan yang tu. Baik, menurut riwayat yang lain, solat subuh dimulai oleh Nabi Adam, solat zuhur Nabi Daud, solat asar Nabi Sulaiman, solat maghrib Nabi Yaqub dan juga solat Isyak Nabi Yunus AS. Yang tu dalam riwayat yang lain. Tuan-tuan, apapun nak abang, solat itu adalah semayang dan rakaatnya telah ditetapkan tu. Waktu dia pun telah ditetapkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah, tu yang jam tuan-tuan. Duduk atas tu tulis. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah. Tak boleh nak semayang asar waktu Isyak, tak boleh. Kan yang tu. Terlena Ustaz, tu dia terlena waktu pukul 3 sampai pukul 10 malam. Yang tu. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima solat kita. Dan ingatlah, setiap yang kita solat itu dia ada asal usul dia. Betapa syukurnya Nabi-Nabi dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Takkan kita tak boleh nak follow dengan sifat dan perangai Nabi-Nabi yang saleh dan juga muslih itu. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, kita berhenti dekat ini dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung tentang perumpamaan solat. Dan juga bagi orang yang nak semayang, mesti ada 12 benda ni. Mesti ada 12 perkara ni kat dia. Yang pertama itu yang kita sentuh. Yang pertama, ilmu. Nanti kita tengok. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, ya Allah. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah. Tunjukkan kepada kami yang dosa itu dosa. Lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah dan berdosa itu, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada wabak-wabak, penyakit-penyakit. Kau segerakanlah angkat wabak COVID-19 ini daripada negara ini dan juga bumi ini, ya Allah. Ya Allah, Kau maha berkuasa. Sembuhkanlah pesakit-pesakit yang telah diuji dengan wabak COVID-19 ini, ya Allah. Berilah kesihatan yang sempurna kepada kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap terkasak bahasa daripada kalimah saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanallah bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.